Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa pencapaian di peringkat ASEAN dan keperluan BIM IAGA untuk memanfaatkan inisiatif-inisiatif tersebut ke arah mencapai visi BIM IAGA 2025 ditekankan semasa mesyuarat Menteri-Menteri BIM IAGA kali ke-26 dan mesyuarat berkaitan yang dipengerusikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan dan Ekonomi kedua. Mesyuarat diadakan di The Empire Brunei, Jerudong. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah juga menekankan kepentingan bagi mengubah pelan strategik dan dasar BIM IAGA dan mengambil kira trend serantau dan antarabangsa dengan memperkukuhkan kerjasama dan komitmen kerana mencapai visi BIM IAGA 2025 dan seterusnya. Mesyuarat mengambil maklum hasil mesyuarat pegawai-pegawai kanan BIM IAGA ke-31 termasuk pelancaran laman web statistik, manakala mesyuarat pegawai-pegawai kanan BIM IAGA ke-31 dan mesyuarat pegawai-pegawai kanan BIM IAGA bersama Republik Rakyat China diadakan pada 24 dan 25 Oktober. Persidangan Konvensyen Perdagangan BIM IAGA 2023 atau BETCON 23 adalah inisiatif pertama oleh Majlis Perniagaan BIM IAGA BEBC di bawah kepimpinan negara Brunei Darussalam. Ia adalah tepat pada masanya dan sangat penting bagi menyahut seruan pemimpin BIM IAGA agar sektor swasta memainkan peranan yang lebih penting dalam mendorong pemulihan perdagangan pasca pandemik, pelancongan dan pelaburan. Perkara itu dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan dan Ekonomi kedua pada Majlis Pelancaran BETCON 23. Majlis pelancaran diadakan di Dewan Bredex Jerudong. Dalam ucap tamanya Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah menegaskan mesyuarat Menteri-Menteri BIM IAGA ke-26 dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang positif dengan gabungan keluaran dalam negara kasar KDNK yang meningkat. The BETCON 23 is the right platform for our business people to network, promote their products and services, and explore potential business opportunities that will further boost cooperation towards achieving the BIM IAGA Vision 2025. BETCON 23 dianjurkan sempena mesyuarat Menteri-Menteri BIM IAGA kali ke-26 dan mesyuarat berkaitan. Juga diadakan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dan Memorandum Perjanjian MOA antara sektor swasta BIM IAGA dalam pelbagai bidang. Lebih 200 peserta mengikuti BETCON 23 yang menumpukan 5 tonggak strategik BIM IAGA. Tiga insiden keselamatan dilaporkan berlaku di stesen minyak di negara ini pada tahun lalu. Bagaimanapun jumlah insiden pada tahun ini menunjukkan penurunan. Berucap pada Majlis Pelancaran kempen Isi Selamat Rasa Selamat, Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, berkata insiden serangan atau agresif terhadap pekerja, nozzle minyak tercabut dan ketidakpatuhan kepada Fuel Directive masih berlaku di stesen-stesen minyak. Yang Berhormat menekankan kejayaan kempen tersebut memerlukan penglibatan dan kerjasama semua pihak bagi memastikan prestasi keselamatan di stesen minyak adalah sejajar untuk menuju matlamat sifar insiden. Matlamat tersebut adalah juga bertepatan dengan pelan strategik Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi di mana 2 di antara 3 pemacu nilai atau value drivers yang dititik beratkan ialah untuk memastikan keselamatan orang ramai terjamin dan memastikan kesejahteraan dan penyediaan perkhidmatan-perkhidmatan yang cekap, bersih dan efisien.
Kempen Feel Safe anjuran Brunei Share Marketing BSM mendapat pengiktirafan global dengan memenangi anugerah inisiatif HSSE terbaik semasa berlangsungnya Share License Summit di Bologna, Itali Mei lalu. Juga diadakan penyampaian anugerah perkhidmatan lama bagi servis champion yang telah berkhidmat selama 20, 25, 30 dan 35 tahun. Servis champion yang proaktif dalam membuat teguran HSSE kepada kenderaan yang tidak selamat di stesen minyak juga menerima pengiktirafan Best Retail Staff Intervention. Pejabat Harta Intelektual Brunei Darussalam Brunei IPO mengiktiraf peranan aktif wanita dalam mengembangkan inovasi dan perusahaan mereka serta menyokong wanita secara aktif dalam memanfaatkan kreativiti mereka. Di samping itu, komitmen negara dalam inklusiviti jantina dan pemerkasaan wanita diperluaskan ke pelbagai agensi dan entiti dengan mengadakan program perusahaan dan aktiviti bagi wanita. Peguam negara mengongsikan perkara tersebut semasa majlis perasmian Hari Harta Intelek Sedunia yang berhormat Datuk Seri Sepaduka Haji Ahmad bin Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja, Datuk Laila Utama Haji Abang Isa juga menyentuh mengenai tema sambutan tahun ini, wanita dan harta intelek bersesuaian dengan lanskap dunia ketiga ini. In Brunei Darussalam, we take pride in the fact that all women have the ability and accessibility to play an active role in nurturing and pursuing their innovations and businesses through the protective umbrella of intellectual property. To this end, Bru IPO has been diligently working to raise awareness about IP rights among women and actively supports them in safeguarding their creations by providing IP advisory services to small businesses run by women entrepreneurs. Hari Harta Intelek disambut setiap tahun dengan tujuan meningkatkan kesedaran mengenai hak intelek. Acara tahun ini dianjurkan bersama Pejabat Hak Intelek Brunei Darussalam dan Data Stream Digital Sendirian Berhad DST. Majlis diadakan di sebuah hotel di Gadong. Sementara itu, acara Hari Harta Intelek Sedunia termasuk forum oleh para pencipta inovasi, pengusaha dan kreatif terdiri daripada wanita dari pelbagai pertubuhan. Mereka mengongsikan mengenai teknologi dan inovasi serta bagaimana harta intelek menyumbang kepada kejayaan pelbagai sektor dan industri di negara ini. Antara yang membuat pembentangan Yang Berhormat Dayang Chong Chin Ye mengenai melerai hadangan mengubah idea kepada inovasi. Acara juga termasuk masterclass mengenai inovasi oleh DST dan pembentangan Indeks Inovasi Global oleh dua penceramah jemputan dari Pertubuhan Hak Intelek Sedunia. Kira-kira 250 orang dari agensi kerajaan, institusi pengajian tinggi, firma guaman dan para pengusaha menghadiri acara tersebut. I share today will ignite your interest. Pelbagai produk berkualiti tinggi buatan Brunei kini boleh didapati di pasaran Republik Singapura. Produk Brunei tersebut mengisikan rak jualan pusat membeli belah Mustafa Center bermula 17 Oktober lalu. Baru-baru ini, Tuan Yang Terutama Datuk Berduka Haji Siddiq bin Ali, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam di Republik Singapura, meninjau perkembangan jualan produk-produk berkenaan di pusat membeli belah tersebut. Perkembangan itu membuktikan komitmen kedua-dua negara dalam memupuk kerjasama akademik dan memperlihatkan pengiktirafan antarabangsa terhadap produk buatan Brunei. Antara produk yang diketengahkan, keropok dan minyak masak sayuran Brunei Halal Food, keropok udang Marimin, sos cili cinta, teh tarik sabli dan biskut Torian Bake Shop dan Cafe. 32 orang peserta terpilih memasuki peringkat separuh akhir bagi musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa tahun 2023. Majlis pengumuman dan penyampaian hadiah diadakan di Masjid Universiti Brunei Darussalam UBD.
Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Musabakah diadakan untuk melahirkan generasi muda yang boleh membaca Al-Quran dengan lancar, sempurna serta celik Al-Quran. Kementerian Kesihatan sentiasa komited dalam meningkatkan tahap perkhidmatan yang berkualiti dan selamat. Kementerian Kesihatan juga peka akan penjagaan kesihatan yang komprehensif dan bersistematik bagi memenuhi keperluan orang ramai. Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan berucap demikian semasa majlis penyerahan surat lantikan ahli-ahli baru Lembaga Pelawat Hospital-Hospital sesi 2023-2025 dan penyampaian sijil penghargaan ahli-ahli Lembaga Pelawat Hospital sesi 2018-2020. Ahli-ahli yang dilantik terdiri daripada para pegawai kanan kerajaan, perwakilan daripada pihak swasta, penghulu mukim atau ketua kampung, perwakilan pertubuhan bukan kerajaan, pengerusi badan perniagaan dan individu. Majlis berlangsung di Kementerian Kesihatan. Pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum adalah untuk menjaga kesejahteraan pelajar dengan mengurangkan beban kerja pelajar dan mengurangkan masa berada di sekolah yang akan meningkatkan lagi keseimbangan hidup dan kesihatan mental para pelajar. Akibat membuang sampah di tempat awam, 3 buah syarikat di daerah Blight masing-masing dikenakan kompaun di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021. Alik Jaya Sendirian Berhad, YY Restoran 2 dan Laundry Hub Seria dikenakan kompaun RM1,000. Alik Jaya Sendirian Berhad didapati melonggok sampah di kawasan awam di Kampung Pandan A, Kuala Blight. Manakala YY Restoran 2 dan Laundry Hub Seria pula didapati membiarkan manhole tersumbat dan tidak diselenggara yang menyebabkan pencemaran. Ketiga-tiga syarikat diberikan tempoh 7 hari untuk menjelaskan kompaun. 6 orang suspek ditahan termasuk wanita warga negara asing yang dipercayai menjalankan aktiviti tidak bermoral. Serbuan oleh Unit Siasatan Penumpasan Perjudian Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB
yang dijalankan pada 24 Oktober lalu menyasarkan sebuah rumah di kawasan Kampung Sungai Hancing. Beberapa suspek dipercayai lelaki warga negara tempatan dan asing masih lagi dalam pencarian dan disyaki bertindak sebagai bapa ayam kepada suspek yang ditahan. Bahan-bahan bukti bagi tujuan aktiviti tidak bermoral turut ditemui. Kesemua suspek dikenakan siasatan di bawah kesalahan menawarkan khidmat seks Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22. Keputusan tanda pengenalan kenderaan TPK bagi 3 dan 4 angka siri BBF melalui Click and Bid akan diumumkan melalui laman sesawang Jabatan Pengangkutan Darat Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi hari ini. Bagi mendapatkan keputusan tersebut, layari laman sesawang JPD di www.jpd.gov.bn dan juga www.nomborku.gov.bn. Semua penanda yang mengikuti tawaran tertutup TPK sama ada berjaya atau sebaliknya juga akan menerima email mengenai keputusan tawaran tersebut melalui email yang telah didaftarkan bersama pihak jabatan ini. Bagi sebarang pertanyaan, hubungi JPD semasa waktu pejabat melalui WhatsApp di 718-1641 atau melalui email info_ltd@jpd.gov.bn dan Instagram @jpd.bn.